Okay. Alright. Senang saja. Cara nak ingat dia dengan cara buat numbering. Dia ada 10 step semua, tak silap saya. 1 point, 1 step. Ini step number 1. Buat numbering. Step number 1. Okay. Step number 1. Sebelum tu, fosforus ni nama atom. Dia ada beza dengan fosfat. Fosfat dia bukan atom. Fosfat ni dah macam molekul. Dia dah campuran dengan atom lain. Sebab tu nama fosfat. Okay, dia ataupun dia dalam bentuk ion, tak silap saya, fosfat ni. Dia bukan dalam bentuk atom. Atom dia tak ada charge. Okay, kalau ion dia dah mula ada charge. Ion fosfat contohnya. Okay, jadi hati-hati bila awak guna perkataan fosfat dengan fosforus. Okay, so phosphorus cycle, kitaran fosforus. Macam mana dia berkitar di dalam environment. Kalau kita tengok gambar selalunya dalam kitaran ni, kita boleh pecahkan kepada 3 kawasan besar. Kawasan yang pertama di udara ataupun atmosfer. Akan ada unsur tersebut di dalam udara. Kawasan yang kedua adalah di dalam air. Akan ada unsur yang sedang kita bincangkan dalam kitaran tersebut dalam air. Dan kawasan yang ketiga adalah daratan, tanah, dalam tanah. Okey, akan ada unsur tersebut di dalam tanah ataupun atom yang sedang kita bincangkan tu. Contoh, sebelum ni ada belajar tentang nitrogen cycle. Kalau dekat udara, dia dalam bentuk gas. Kalau dalam air, dia dalam bentuk dissolve. Okay, dia dalam bentuk larutan. Kalau dalam tanah, ada juga dalam bentuk larutan juga. Dia larut dalam air, dalam tanah. Okay, macam kitaran karbon. Kalau dalam udara, karbon dia dalam bentuk CO2, carbon dioxide. Kalau dalam air, dalam kolam, tasik, lautan, karbon, atom karbon tu dalam bentuk bicarbonate ion, HCO3 minus. Okey. Kalau dalam tanah pun dia ada bentuk-bentuk dia. Contohnya dia dalam bentuk limestone, batu kapur dan sebagainya. Okey. Jadi 3 kawasan di mana unsur seperti karbon, seperti nitrogen, seperti fosforus akan berkitar. Daripada satu kawasan dia pergi kat kawasan lain. Daripada kawasan lain dia pergi kat kawasan lain pula. Contohnya dekat udara, macam mana dia boleh masuk ke dalam kat tempat lain. Contohnya bila kalau carbon dioxide, macam mana daripada udara boleh masuk ke komponen lain. Bila tumbuhan buat fotosintesis, dia ambil CO2, buat fotosintesis, apa jadi kat CO2 tu? Unsur karbon dalam CO2 tu telah ditukarkan menjadi glukos. Glukos ada karbon tak? Hasil daripada fotosintesis ada. Maknanya karbon tu dah bertukar menjadi bentuk glukos. Jadi itu bagaimana atom-atom tu bergerak daripada satu kawasan ke kawasan lain. Daripada udara masuk ke dalam organism. Organism ni pula bila mati, mereput, meresap dalam tanah. Unsur karbon tadi contohnya meresap dalam tanah. Okey. Kalau dalam air macam mana? Dia larut dalam air. CO2 larut dalam air, jadi bicarbonate ion. Okey. Kemudian bicarbonate ion ni pula digunakan oleh tumbuhan-tumbuhan akuatik kat dalam air. Serap masuk dalam tumbuhan. Okey. Itu cerita dia bagaimana atom ataupun unsur lah, kita panggil unsur, dia berkitar daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Daripada abiotic factor masuk ke dalam biotic factor. Abiotic factor adalah udara, air, tanah. Boleh masuk ke dalam biotic factor. Contoh biotic factor, tumbuhan tadi yang buat fotosintesis. Ikan. Okey, bila ikan tu makan tumbuhan akuatik tu, masuk dalam badan ikan pula unsur tersebut.
Okay, elemen. Kita tak panggil, kita panggil elemen. Kita tak panggil unsur, elemen. Elemen, contoh elemen tu kitaran karbon, nitrogen, fosforus, elemen. Okay, now step number 1 dalam phosphorus cycle dimulakan daripada of course dia merujuk kepada atom. Bila disebut phosphorus, maknanya atom P saja. Dia tak ada atom lain. Dia tak ada PO2, PI ataupun PO4 ke tak. P saja, maknanya atom tu saja. Okay, jadi atom phosphorus ni which does not exist in gaseous state. Yang ni awak kena tahu. Untuk phosphorus cycle, dia tak ada dekat udara. Tadi saya kata ada 3 kawasan kan? Udara, air, tanah. Tapi untuk phosphorus cycle, dia tak ada dalam udara. Atom phosphorus tak ada dalam bentuk gas. Ada ke? Gas phosphorus? Mana ada? So dia tak ada dalam bentuk gas. Therefore, does not enter the atmosphere. Ini step nombor 1 yang perlu awak hafal sebiji-sebiji, muntah balik pun sebiji-sebiji ayat ni. Okay, step nombor 2 dalam phosphorus cycle. Tulis step nombor 2. It kat sini refer kepada phosphorus. Okay, it cycles from the land to sediment in the ocean. Kena tambah ayat tu, sediment in the ocean. Maknanya land kat sini dekat daratan. Phosphorus tu akan berkitar start daripada tanah di daratan, dan phosphorus itu akan pergi dibawa pula ke tanah di dalam lautan. Ada tanah tak dalam lautan? Ada, kat dasar lautan tu ada tanah. Okay, so it cycle from the land to the sediment in the ocean and back. Perkataan back ni penting untuk menunjukkan dia cycle. Return back. Dia kembali semula. Kalau energy dalam bentuk cycle ke dalam bentuk flow? Flow. Sebab dia tak patah balik, dia tak back balik. Okay, dia pergi satu arah saja. Dan last sekali selalunya energy ni hilang ke atmosfer sebagai haba. Okay, sebab dah tak ada organism lain yang boleh ambil tenaga haba tu untuk buat makanan mereka sendiri. Yang ada organism yang boleh ambil tenaga cahaya aja untuk buat fotosintesis. Tidak ada organism yang boleh ambil balik tenaga haba dekat atmosfera untuk dia buat makanan sendiri. Jadi tenaga haba terbebas keluar ke angkasa lepas. Last sekali. Okay, jadi apa yang berlaku kat sini, dia return back to the land, patah balik ke daratan. Okay, ini menunjukkan berlakunya cycle ataupun kitaran. Itu step nombor 2. Step nombor 3. Step nombor 3 ni baru dia cerita. Dia mula kat mana? Mula-mula sekali water. Water will erode the rock containing phosphorus. Water kat sini selalunya air hujan. Air hujan. Air hujan datang, jatuh atas batu, nampak ni air hujan, rain. Jatuh atas batu, menghakis ataupun erodes. Erode ni menghakis batu tersebut. Rupa-rupanya dalam batu ada atom phosphorus. Dalam batu ada mengandungi atom phosphorus. Batu ni memang terbina daripada atom phosphorus. Batu, rock. Okay, jadi bila air datang menitis di atas batu, air hujan tadi, dia menghakis batu tu, automatik phosphorus atom yang ada dalam batu turut bersama-sama terhakis dan larut di dalam air hujan yang menghakis batu tadi. Dan akan mengalir air hujan yang ada fosforus yang larut, kita sebut dissolved phosphorus, okay, ataupun dissolved phosphate, okay. Dia akan mengalir masuk ke mana? And release the inorganic phosphate into the soil. Maknanya sekarang dia dipanggil inorganic
fosfate, PI. Kita tulis PI selalunya, nama singkatan dia. I kat situ stands for inorganic. P pula stands for phosphate. Sebab sekarang dia dah larut dalam air. Dia bukan lagi dipanggil atom phosphorus, tetapi dia dipanggil inorganic phosphate. Sebab dia dah larut dalam air. Contohnya macam garam lah, garam. Garam dalam bentuk pepejal kita panggil NaCl. Tapi bila dia dah larut, dia bukan lagi dalam bentuk pepejal. Dia dah larut dalam air. Okey, dia dalam bentuk ion dah. Ion sodium dengan ion chloride. Okey, macam itulah juga atom phosphorus. Bila dia larut dalam air, kita dah tak panggil dia phosphorus. Kita panggil dia dissolve ataupun dissolve inorganic phosphate. Okey, sekarang ada dalam mana? Ada masuk ke dalam tanah. Nampak anak panah ni? Masuk menjadi inorganic phosphate in soil. Itu step nombor 3. Dia dah masuk ke dalam tanah. Start daripada mana? Batu tadi kan, yang terhakis oleh air hujan tu. So dia larut dalam air hujan mengalir masuk ke dalam tanah bersama-sama fosfat inorganik yang larut dalam air hujan tadi masuk juga ke dalam tanah. Kemudian step nombor 4. Sekarang apa jadi? Step nombor 4. Inorganic phosphate tadi yang ada dalam tanah will be taken up by plants. Tumbuhan akan serap dia. So anak panah sekarang mana? Kat sini. Nampak ni? Siapa serap pula inorganic phosphate dalam tanah? Tumbuhan akan serap. Macam mana dia serap? Serap air lah. Air dalam tanah tu mengandungi dissolve fosfat inorganik tadi. So bila tumbuhan serap air, automatik secara tak langsung tumbuhan juga menyerap dissolve fosfat inorganik tu. Dengan lain perkataan, unsur ataupun elemen fosforus tu sekarang dah masuk ke dalam tumbuhan. Tadi elemen fosforus tu ada dalam tanah dalam bentuk inorganic fosfat. Sekarang dah masuk dalam tumbuhan. So tumbuhan buat apa kepada inorganic phosphate ini ataupun dissolve inorganic phosphate di dalam tumbuhan ni? Tumbuhan buat apa dengan inorganic phosphate tu? Dia gunakan untuk will be incorporated. Incorporated ni macam dia nak bina lah, dia nak bina. Dia gunakan fosfat tu, okey, yang dia dah serap tu, maka tumbuhan akan gunakan inorganic phosphate ni untuk membina pelbagai variety of biological molecule. Contoh, ingat awak kena sebut incorporated into variety of biological molecule. Itu awak cerita umum dulu, kemudian baru bagi contoh. Macam saya bagi tahu sebelum ni, kalau awak terus cerita contoh, kita tak beri markah. Cerita umum dulu. Dia incorporated into variety of biological molecule. Apa contoh-contoh biological molecule yang tumbuhan gunakan fosfat tadi untuk dibina? Dia bina menggunakan fosfat ni, dia bina apa? Dia bina yang pertama, dia bina nucleic acid. Nucleic acid ada dua jenis. Apa dia? DNA, RNA. Betul tak dalam DNA dengan RNA ada fosfat? Apakah monomer untuk DNA dan juga RNA? Apakah monomer untuk nucleic acid? Dipanggil apa? Fosfat. Salah. Awak belajar topik 1 Molecules of Life dulu, SEM 1. Apakah monomer untuk nucleic acid? Nucleotide. Itu monomer dia. Apa monomer untuk protein? Amino acid. Apa monomer untuk karbohidrat? Apa monomer? Saya nak kata awak belajar daripada saya, tak. T5, T7 tak belajar dengan saya, SEM 1. T6 pun
topik satu Puan Siti Mariam yang ajar, bukan saya. Saya start ajar topik berapa saya tak ingat lah. T6 SEM 1 dulu. Saya start ambil selepas cuti pertengahan semester tu. Okay, alright. Monomer untuk karbohidrat, monosaccharide. Monomer untuk nucleic acid, sama ada DNA ataupun RNA, kita panggil nucleotide. Satu nucleotide, satu molekul nucleotide terbina daripada 3 komponen, iaitu phosphate group, pentose sugar dengan nitrogenous base. So soalan saya, ada tak dalam nucleic acid phosphate? Adalah, baru saya sebut tadi phosphate group. Kan? So memang tumbuhan gunakan untuk membina DNA dengan RNA. Dia perlukan fosfat yang dia serap melalui akar tadi. So fosfat yang dia serap tu dia gunakan untuk bina DNA dengan RNA. Apa nama umum DNA dengan RNA? Nucleic acid. Okay. So of course lah ada beza kan, DNA dengan RNA dia beza dekat pentose sugar dia. Ada lagi lah beberapa perbezaan yang lain seperti nitrogenous base dia. Kalau RNA AUCG, kalau DNA ATCG, nitrogenous base dia. Perbezaan yang lain pentose sugar. Kalau DNA deoxyribose kita panggil. Kalau RNA pentose sugarnya dipanggil ribose sugar. Tapi yang pentingnya sekarang kita nak tengok elemen fosfat tadi ada ke tak dalam DNA dan RNA? Ada, iaitu dekat phosphate group. So dia perlukan atom fosfat untuk membina DNA dan RNA yang baru. So dia ambil dari mana? Daripada mana atom fosfat tu? Dia ambil daripada fosfat inorganik yang dia serap melalui akar tadi, daripada tanah, soil tadi. Okay. Apa lagi dia guna untuk bina? Dia juga guna untuk bina apa? ATP. Apa nama penuh ATP? Adenosine. Adenosine, 1 atom adenine, 3 atom apa? Asal macam pernah lukis dah ni. 3 atom fosfat. So apa nama molekul ni? ATP, adenosine triphosphate. Tri maksudnya 3 fosfat. So perlu tak atom fosfat nak membina molekul ATP dalam badan tumbuhan? Perlu. Ambil daripada mana? Ambil daripada fosfat, inorganic fosfat yang dia serap melalui akar tadi. Okay. Apa lagi yang dia boleh gunakan fosfat yang dia serap tu untuk dia bina? Tumbuhan nak bina apa lagi? Fosfolipid. Kat mana pula fosfolipid ada? Bila dia nak bina sel-sel baru, iaitu pada sel membran, fosfolipid bilayer. Nak membina sel perlu fosfolipid bilayer. Nak membina fosfolipid kena ada atom fosfat juga. Daripada nama pun dah tahu, fosfolipid. Of course kena ada atom fosfat ataupun atom phosphorus tadi. Dan atom phosphorus tu datang daripada fosfat inorganik yang tumbuhan itu serap tadi. So, ini contoh-contoh bahan-bahan ataupun biological molecule yang tumbuhan gunakan fosfat tadi untuk dia bina ATP, bina fosfolipid, bina nucleic acid. Okay. Sekarang ada kat mana fosfat itu? Ada di dalam badan, menjadi sebahagian tisu sel tumbuhan tersebut. Itu step nombor apa ni? Terpadam habis semua dah. Step nombor 4. Step nombor 5. Phosphorus will move through the food web as one organism consume another. Apa jadi? Tengok gambar siapa pula makan tumbuhan ni? Siapa makan? Siput makan. Dalam sel tumbuhan tadi ada tak atom fosforus? Ada dalam bentuk fosfolipid, dalam bentuk ATP, dalam bentuk DNA, RNA. Jadi bila siput datang makan, apa nama proses? Apa nama proses? Consumption ataupun assimilation. Okay. So,
sekarang siput ataupun organism herbivore ni, tak semestinya siput lah kan, herbivore. Secara umum kita sebut herbivore. Kalau awak tulis siput, apa jadi? Dapat ke markah? Kenapa tak dapat? Sebab contoh, awak sedang terang contoh. Bila awak kata siput, awak kena sebut primary consumer ataupun herbivore. Okay, so bila siput ni datang makan, dia absorb fosfat tadi masuk dalam badan dia. Jadi fosfat yang ada dalam badan siput ni guna untuk buat apa? Yang dia dapat fosfat daripada tumbuhan yang dia makan, dia absorb, dia kunyah, dia telan perut dia, digest, kemudian serap masuk dalam darah dia. Darah dia hantar kat tisu-tisu badan. Dia guna untuk apa fosfat yang dia serap ni? Sama juga macam tumbuhan tadi, untuk dia bina biological molecule. Contoh biological molecule yang dibina dalam badan siput, apa dia? Nucleic acid, ATP dan fosfolipid. Okey, jadi ini step nombor 5. Step nombor 6. Phosphorus will return to soil by decomposition. Apa jadi kat sini? Kenapa daripada siput tiba-tiba dia tunjuk decomposer? Apa contoh decomposer? Fungi dengan bakteria. So apa nama proses kat nombor 4 ni? Decomposition. Bila siput ataupun organisma yang makan siput tadi, siapa organisma makan siput? Binatang apa makan siput? Katalah bewok makan siput. Okey. Bewok makan siput. Tipu bila kan? Tipu. Tadi bagi contoh betul pula bewok makan siput. Okey. Bewok pun sama. Dia dapat atom fosfat tadi masuk dalam badan dia. Dia bina untuk dia gunakan untuk bina biological molecule. Tapi bewok ni kalau mati pun decomposition juga. Kalau tumbuhan mati pun, nampak tak? Ni, daripada nombor ni ada anak panah pergi ke sini. Nampak? Proses apa tu? Daripada tumbuhan pergi ke decomposer. Decomposition juga. Okay. So, bila berlaku perebutan, decomposition, fosforus yang ada dalam badan organisma yang mati mereput tu akan terurai dan masuk semula ke dalam tanah. Itu step nombor 6. Okay, phosphorus will return to soil by decomposition. Okay, step nombor 7. Nampak? So, daripada sini dia return balik menjadi apa ni? Phosphate in soil. Maknanya bila dia dah mereput, organism tadi mereput, fosfat itu kembali larut di dalam air dalam tanah. Sebab tu dia jadi balik phosphate in soil. Dia larut dalam air dalam tanah. Kalau dia tak larut dalam air, dia masih dalam bentuk molekul yang tak larut. Kalau molekul yang tak larut ni susah sikit lah nak diserap oleh tumbuhan ataupun haiwan-haiwan lain. Okay, jadi cuba tengok. Phosphate in soil ini pula juga boleh berlaku proses apa kat sini? Ni. Apa nama proses ni? Leaching. Leaching ni apa maksud leaching? Cuba Google tengok apa maksud leaching. Hakisan juga ke? Tak salah saya macam hakisan juga leaching ni. Apa maksud leaching? Maknanya phosphate in soil sekarang berlaku leaching menyebabkan phosphate in soil itu masuk dalam air. Dalam kolam, tasik, sungai. Apa dia? Leaching ni. Cari kat Google tak jumpa juga Google. Apa dia? Awak eja betul ke tak tu leaching? L-E-A. Apa maksud?
drain away from soil. Tu maksudnya. Panjang maksud dia. Drain away from soil. Maknanya dia pergi ke mana bila dia drain away from soil? Ni anak panah ni. Masuk ke dalam air. Sama ada air kolam, air tasik, air sungai, air lautan. Leaching nama proses. Okey, dia menjadi apa bila dia larut dalam air? Dia menjadi phosphate in solution. Okey, phosphate in solution ataupun dissolved phosphate. Okey. So kita baca dissolved phosphate enter aquatic ecosystem through ingat mula-mula leaching dulu kena ada leaching, tambah kat situ leaching dalam ayat tu. Kemudian bila dah leaching, barulah masuk dalam air, barulah diserap oleh algae dalam air tadi dan aquatic plant yang ada dalam air tu. Ingat, kena leaching dulu baru boleh absorb by algae. Contoh algae dalam ekosistem akuatik, plankton, phytoplankton. Okey, itu contoh algae. Ataupun aquatic plant, tumbuhan-tumbuhan akuatik. Lumut kan, lumut dalam air. Okey, ini tumbuhan-tumbuhan akuatik. Mereka akan serap dissolved phosphate tadi. Okey, fosfat yang dah larut dalam air. Kenapa mereka serap? Sebab mereka pun macam tumbuhan kat daratan tadi. Ingat lagi tumbuhan kat daratan tadi, kenapa dia serap fosfat dalam tanah? Sebab nak bina apa? Incorporated menjadi biological molecule. Nak tukar jadi, nak bina ATP, nak bina DNA, RNA, nak bina fosfolipid. Macam itulah juga plankton. Macam itulah juga algae dan juga aquatic plant. Dia serap dissolved fosfat tadi untuk dia bina biological molecule juga. Okay, so step nombor 8. The algae and aquatic plants will be consumed by siapa? Siapa pula makan algae? Ataupun siapa pula yang makan aquatic plant? Zooplankton. Kenapa zooplankton makan? Sebab zooplankton walaupun dia sejenis plankton tetapi dia tak boleh buat makanan sendiri. Phytoplankton yang boleh buat makanan sendiri melalui fotosintesis. Sebab tu nama dia phyto. Ambil sempena nama fotosintesis. Zooplankton dia tak boleh buat makanan sendiri tetapi dia sejenis plankton juga. Zooplankton ni dia lebih kepada nampak macam rupa binatang. Tapi dia bukan binatang sebenar. Sebab tu nama dia zoo. Ni kalau awak pergi tengok zoo, awak pergi tengok apa? Binatang kan? Ke awak pergi tengok kandang dia? Kandang, penjaga penjual tiket. Ataupun awak saja nak pergi naik dia punya, bukan troli, tu kereta tu, macam kereta api tu, train tu. Awak tak ada niat pun nak tengok binatang pergi zoo. Sebab tu nama dia zoo. Zoo ni ambil sempena ada kaitan dengan binatang. Kalau nak pergi tengok tumbuhan, kita tak pergi zoo, kita pergi taman botani. Botanical garden. Okay, so zooplankton akan makan phytoplankton ataupun algae. So, apa zooplankton dapat? Of course dapat fosfat tadilah yang ada di dalam badan algae dan juga aquatic plant tadi. So sama juga zooplankton pun gunakan fosfat yang dia dapat tu, fosforus yang dia dapat untuk dia bina biological molecule dalam badan zooplankton. Siapa pula makan zooplankton? Larger organism pula makan zooplankton. So larger organism dapat apa? Dapat fosforus juga. Dan dia gunakan fosforus yang dia dapat tu untuk bina biological molecule dalam badan larger organism. Okay, untuk bina ATP, fosfolipid, nucleic acid. So itu bagaimana atom fosforus itu berpindah daripada satu organism pergi ke organism yang lain dalam food chain, rantai makanan.
Okey, itu step nombor 8. Step nombor 9, lagi sekali berlaku proses apa ni? Decomposition. Nama organisma decomposer. Nama proses decomposition. Nama organisma decomposer. So decomposer will break down waste and dead organism. Maknanya kalau zooplankton mati, kalau algae mati, kalau aquatic plant mati, kalau larger organism mati, larger organism yang ada ikan lah, selalunya ikan-ikan besar lah dalam tasik ataupun kolam tu, itu masuk larger organism. Sekali awak dah ingat larger organism gajah. Ada gajah ke dalam tasik? Bahaya awak ni. Ataupun awak dah ingat apa? Sotong kurita ikan paus. Boleh jadi juga kalau dia dalam ocean. Boleh logik kalau dalam ocean. Okay. Now, jadi apa jadi bila organism akuatik ni mati? Bukan hanya mati, kalau dia berak pun, dalam taik dia pun ada atom fosforus juga. Okay, taik tu larut dalam air, awak pun terjun dalam kolam tu, mana seronok. Siap minum air, kolam ni nampak jernih. Okay, awak minum. Okay, jadi apa jadi? Decomposer akan break down the waste product yang terhasil daripada organism tadi yang berak tu. Ataupun organism tu mati, dead organism. Berlakulah decomposition, dan semasa decomposition apa jadi? Inorganic phosphate. Lagi sekali, PI will be released, masuk balik ke dalam air. Dia larut balik dalam air, hasil daripada proses perebutan tadi. Organisma akuatik yang dah mati tu. Okay, release back into the water, making it available to be used again by siapa? Aquatic producer. Ingat lagi tadi, algae dengan siapa tadi? Aquatic plant yang absorb mineral ataupun dia punya, kita panggil mineral lah, mineral. Okay, fosfat ni salah satu mineral yang diperlukan oleh tumbuhan untuk tumbesaran. Dia ada banyak zat-zat ataupun kandungan-kandungan nutrien. Itu kata dia. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan untuk membesar. Salah satunya fosfat ini. Tumbuhan juga perlu apa lagi? Magnesium. Tumbuhan juga perlu apa? Sodium ion. Dia juga kena serap melalui akar. Kena serap sodium ion, kena serap magnesium ion, kena serap fosfat. Okay, ini semua nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Contohnya, kalau tumbuhan tu dah nak mati, awak pun pergi letak baja. Apa yang ada dalam baja? Nutrien lah. Nutrien ni yang diperlukan oleh tumbuhan untuk dia hidup. Kadang-kadang ada setengah kawasan tu tanah dia tak cukup nutrien, sebab tu kita tabur baja supaya tumbuhan tu kembali segar, hidup balik. Okay, jadi fosfat sebenarnya adalah salah satu nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Tak kira tumbuhan daratan ataupun tumbuhan akuatik, memang memerlukan fosfat, inorganic fosfat. Kalau dalam air, dissolve fosfat kita panggil, dissolve fosfat. Okay, kalau dalam tanah kita panggil dissolve phosphate in soil. Yang tadi dissolve phosphate in solution dalam air. Okay, so itu dia punya kitaran dia. Kalau tengok gambar ni, apa jadi ni anak panah ni? Apa nama proses ni? Anak panah kuning ni? Apa nama proses? Ni. Kat atas ni yang bintik-bintik tu decomposition. Baru dia jadi cebisan-cebisan. Apa nama cebisan-cebisan ni? Detritus. Apa jadi kat detritus? Jatuh ke bawah, ke dasar tasik, ke dasar kolam, menjadi sedimen ataupun tanah
di dasar tasik, di dasar kolam. Jadi nama proses bila dia jadi tanah, detritus tadi jadi tanah, sedimentation. Okey. Kemudian tengok gambar ni. Ni. Lama-lama sedimentation ni lama-lama akan jadi batu. Dia akan mengeras jadi batu. Tapi lama-lama ni Jawa dia ingat 2-3 tahun ke? Beribu-ribu tahun. Sedimen tu akan jadi batu. Batu ni pula akan lama-kelamaan beribu-ribu juga tahun berlakunya pergerakan kerak bumi, yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Jadi bila yang bawah ni, batu-batu di dasar tasik ni, di dasar kolam ni, berlaku pergerakan bumi naik ke atas, nama proses geological uplifting, naik. Tahu tak kerak bumi yang mana satu? Sebab apa? Crust dalam DM. Crust dalam DM. Crust dalam BI. Kerak bumi. Awak tahu tak bumi kita ada banyak lapisan? Lapisan paling luar dipanggil kerak bumi. Lapisan paling luar bumi. Paling tengah-tengah, kat tengah-tengah bumi, kat dalam bumi tu ada apa? Lapisan apa? Pepejal ke apa? Dia dalam bentuk apa? Cecair. Okey, tengah-tengah bumi kita ni bentuk cecair sebenarnya. Tapi panaslah. Saya sangat panas. Okey. Jadi so berlakunya pergerakan kerak bumi daripada bawah. Katalah macam ni lah, macam ni. Mula-mula yang bawah ni bertakung, air banyak bertakung menjadi kolam. Yang atas ni sebab dia tinggi, dia jadi bukit bukau. Tapi bila berlaku pergerakan kerak bumi, yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Jadi yang bawah tadi naik ke atas, menjadi apa pula? Bukit bukau balik. Maknanya dasar-dasar tasik tu lama-kelamaan bila naik ke atas, berlaku pergerakan geological uplifting, jadi bukit bukau pula. Jadi balik batu. Ingat lagi cerita mula tadi, batu, air hujan menitih dah batu. Berlaku hakisan. Fosfat larut dalam air hujan, meresap dalam tanah kembali. Ceritanya berulang kembali. Kembali semula kepada step nombor 1 tadi. So berlakulah kitaran. Sebab dia kembali semula. Back, return back. So dipanggil phosphorus cycle. So semua sekali ada berapa step? 9. Bukan 10. 6, 7, 8, 9. Alright. Ni satu lagi. Cuba tengok ni gambar ni. Apa pula nama proses ni? Bila batu meresap dalam tanah. Ini bukan meresap dalam tanah. Batu bukit bukau jadi batu-batu kecil. Ini nama proses lulu hawa. Hidup selama 18 tahun tak pernah dengar istilah ni, lulu hawa. Cuba Google apa maksud lulu hawa. Ataupun dalam BI-nya weathering. Kat situ dia tulis weathering of phosphate from rock. Okey. Lulu hawa. Kejap dia panas, kejap dia sejuk, kejap dia panas, kejap dia sejuk. Lama-lama dia retak, batu tu retak, jadi batu-batu yang lebih kecil. Panas sejuk, panas sejuk, panas sejuk. Weathering lah cuaca. Berlaku proses lulu hawa. Dia pecah, dia retak. Sama juga ni dengan bangunan-bangunan kita ni pun lama-lama dia akan retak. Sebab berlaku proses lulu hawa tadi. Kejap kejut pula. Sejuk, kejap panas. Sekejap sejuk, sekejap panas, pecah lama-lama. Retak.
Apa dia masuk di luar Hawa? Pemecahan dan peleraian. So, Bukit Bukau tu bila berlaku weathering, jadi batu yang lebih kecil lama kelamaan. So, lagi sekali batu-batu ni bila air hujan datang, berlaku hakisan pada batu. Dan dalam batu tadi jangan lupa ada fosfat. Mai mana fosfat dalam batu? Tu tadi mendap tadi dalam lautan tadi, ingat? Dalam tasik tadi tu yang menjadi sedimen tadi tu. Binatang-binatang yang berak, yang mati mengeput dalam dasar tasik tadi tu. Sedimentation tadi. Dah jadi batu. Batu tu diangkat naik menjadi Bukit Bukau. Bukit Bukau ni bila berlaku weathering, jadi batu-batu yang lebih kecil. Pecah jadi batu-batu yang lebih kecil. So lagi sekali, step nombor 1 berlaku. Bila hujan datang, water will erodes the rock containing phosphorus tadi, menjadi inorganic phosphate. Masuk balik ke dalam tanah, in soil, habis. Okay, maknanya bukan sejam. Okay, apa lagi proses yang saya tak sebut? Rasanya tak ada yang lain dah. Semua proses saya dah sebut. Dia kenapa saya kena sebut proses ni? Sebab kadang-kadang soalan dia trik. Dia letak X, phosphate in soil, tiba-tiba masuk dalam kolam. Name process X. Sebab tu awak kena tahu nama proses. Ataupun dia letak kat sini. Daripada decomposer, dia buat anak panah masuk ke dalam tumbuhan. Name process Y. Proses dia tanya. Apa dia nama proses? Terbalik. Sini, daripada sini ke sini. Apa nama proses? Decomposition. Ni. Saja nak trik. Apa nama proses? A. Apa nama proses? Absorption. Okay. Alright. Habis? Ada soalan? Kita nak stop. Cuba tengok gambar ni ada lagi tak? Apa nama proses yang saya tak sebut? Ni. Tadi apa nama proses ni? Erosion. Okay, nama proses erosion. Tadi dah ada sebut, tadi geological uplifting ataupun geologic process. Okay, tanah di dasar lautan ataupun di dasar tasik diangkat naik menjadi Bukit Bukau melalui pergerakan kerak bumi tadi. Yang lain rasanya tak ada masalah. Kalau yang waste tadi, apa nama proses? Kalau waste product, tai. Excretion, jadi tai. Okay, kalau dah jadi bangkai tu, mati, decomposition. Okay. Tapi kat sini dia tak letak perkataan leaching tu. Dia hanya sebut phosphate, soil phosphate ada dalam tanah. Bila masuk ke dalam air, dia sebut sebagai erosion. Boleh juga. Air dalam tasik, air dalam kolam, kadang-kadang juga menghakis tanah-tanah kat tepi dia tu. So boleh juga kita letak erosion. Okay, tak semestinya leaching. Okay, leaching betul, erosion pun betul. Okay. Kalau awak tengok kat sini dia tulis animal waste dengan decomposition, lama kelamaan membentuk sedimentation. Lama kelamaan dia mendap ke dalam tanah. Sedimentation. Okay. So sediment ni dia akan last kali jadi rock, solid rock.
Solid rock, bila berlaku geologic uplifting, dia jadi bukit bukau balik. Okay. Alright. Ada lagi. Apa lagi yang point yang saya tak terang ni? Phosphorus is a major element. Betul. Element. Kita sebut element. Kita tak sebut, tapi dalam BM kita sebut unsur lah. Okay, kita sebut element is a major element of ATP, nucleic acid dan juga phospholipid. Point nombor 1. Oh, dia terang balik je. Point nombor 2. Point nombor 1 mana dia? Yang ni kan? Point nombor 2 mana? Yang ni. Point nombor 3 mana? Yang ni. Point nombor 4 yang ni. Jadi saya rasa saya tak perlu terangkan sangat dah, sebab saya dah terangkan tadi. Ni satu istilah. Phosphate is a limiting factor in the productivity of aquatic ecosystem as it has low solubility. Okay. Phosphate ni sangat susah nak ada dalam air. Sebab apa? Sebab dia mempunyai low solubility. Dia susah nak larut dalam air. Soluble, larut. Sebab itulah fosfat sangat susah kita nak jumpa dia ada dalam air. Okay. Untuk terutamanya aquatic plant, susah nak dapat fosfat. Dia nak serap fosfat. Sebab dia hidup dalam air, aquatic plant ni. So sangat susah dia nak serap fosfat. Sebab fosfat itu sendiri susah nak larut dalam air. Okay. Tapi sangat-sangat diperlukan oleh algae di dalam air tadi, aquatic ecosystem tadi. Sangat-sangat diperlukan. Okay. So, tetapi kalau berlaku fosfat yang terlalu banyak pula dalam air, ini berlaku masa bila? Bila kawasan tasik ataupun kolam yang berada berdekatan dengan ladang-ladang. Ladang-ladang ni awak tahu je lah, dia akan guna baja, chemical yang ada banyak fosfat dalam baja tu. Jadi bila air hujan melarutkan baja yang mengandungi fosfat tadi dan mengalir masuk ke dalam kolam ataupun tasik yang berada kat tepi-tepi ladang tu, menyebabkan fosfat yang di dalam kolam dan tepi ladang tu, tasik-tasik tu, menjadi sangat kaya dengan fosfat. So kita istilahkan phosphate enrichment. Bila fosfat terlalu banyak larut, algae tadi sangat-sangat perlukan fosfat kan tadi? Betul tak saya kata algae ni sangat perlukan fosfat? Agak-agak bila algae ni dah dapat fosfat yang sangat banyak dalam tasik kolam tu, apa algae ni buat? Beranak pinak dengan banyaknya, yang kita istilahkan sebagai algal bloom. Patut awak ada terbaca bila awak baca Kingdom Protista. Algal bloom. Algal bloom ni adalah bila algae ni terlalu banyak di dalam tasik tu. Kalau awak tengok dalam gambar tu, tasik tu nampak hijau semua. Hijau. Sebab apa? Algae sangat banyak. Sebab apa? Sebab fosfat sangat banyak dalam tasik tu. Sebab apa fosfat sangat banyak? Sebab kesan penggunaan baja dekat ladang-ladang kat tepi tasik ataupun tepi kolam tu. Okay, algal bloom berlaku. Bila algae bloom berlaku, algae terlalu banyak dalam tasik tersebut, algae pun nak kena bernafas. Algae pun nak kena buat respiration. Nak serap oksigen terlarut dalam tasik tu. Kalau algae terlalu banyak, apa jadi kepada oksigen terlarut dalam tasik tu? Kurang. Habis tu ikan dalam tasik tu, binatang-binatang akuatik dalam tasik tu kekurangan oksigen. Okey. Jadi fenomena ini dipanggil eutrophication. Okey. Eutrophication.
nama fenomena. Bukan nama proses. Nama fenomena tu digelar eutrophication. Akibat daripada berlakunya lack of oxygen inside the aquatic environment because of the algal bloom. Okay. So banyaklah aquatic organism yang mati sebab tak cukup oksigen terlarut. Dia orang nak bernafas dalam air tu tak boleh. Oksigen tak ada. Sebab algae guna pakai semua. Sebab algae ni terlalu banyak. Okay, so kita stop kat sini. Boleh bersurai. Thank you.